Okey. Okey, boleh mulalah bacakan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنال بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقني منه علما كثيرا وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح عنا حكمة وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita ucapkan terima kasih kepada Haji Mazlan yang akan membacakan doa-doa pembukaan sesi kita untuk minggu ni. Semoga dengan permintaan kita kepada Allah tu, Allah akan membantu kita. Dan sebenarnya memang Allah sentiasa bersedia ya untuk membantu kita. Macam-macam tawaran dalam Al-Quran tu Allah nak bantu kita. Cuma kita tak memahami agaknya ya. Jadi kita tak ada dapat bantuan Allah yang ditawarkan tu, kerana setiap bantuan tu ada syaratnya ya. Bukan bantuan tu free je, kalau tidak semua orang boleh dapat, tidak ada. Kena kita pertama sekali kena faham dulu ya apa yang Allah cakap dengan kita. Kalau Allah bercakap dengan kita, kita tak faham, fahamlah dia. Orang ni memang tak nak lah, dia kata. Ya. So kalau kita tak nak, Allah biarkan kita. Ya. Sebab kita tak Allah, jadi Allah tak perlukan kita. Jadi kita nak tukarkan ya budaya kita, kita akan sentiasa memerlukan Allah. Setiap hari kita baca sebenarnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau yang kami sentiasa sembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami sentiasa minta tolong. Kita baca ya, tiap-tiap hari kita baca. Satu hari dan mungkin 20 ataupun 30 kali kita baca Fatihah ya. Nah, kita kata kita sentiasa minta tolong dengan Allah, tapi bila Allah nak tolong kita, tak ada pun kita ambil. Ya, kita ambil peluang ya. Sebab apa? Sebab kita tak membaca Al-Quran. Selama ni kita hanya menyebut ya, membunyikan huruf ya, meraihkan hukum-hukum tajwid, tapi kita tak faham. Jadi kalau kita tak faham, orang putih kata apa? It defeat the purpose lah. Ya, dapatlah pahala ya. Kita menyebut kalimah-kalimah huruf Al-Quran tu, memang Allah kata, Nabi kata dapat pahala satu huruf tu Allah bagi 10 ganjaran. Tetapi itu bukannya objektif Al-Quran. Ya, Al-Quran tu dia ada perkataan qara'a. Qara'a maknanya membaca. Membaca maknanya kenal, faham, hayati, jadikan dia panduan hidup. Jadikan dia panduan untuk membina masyarakat. Jadikan dia polisi dasar mentadbir negara. Jadikan dia panduan sekiranya kita pergi belajar. Ya, jadikan panduan kalau kita menjadi seorang cikgu, kita mengajar murid-murid. Kadang-kadang murid-murid kita ada murid daripada anak-anak orang Islam, dan kadang-kadang ada murid yang bukan orang Islam. Jadi macam manakah cara kita nak mengajar anak-anak murid tadi ya? Semua tu ada panduan dalam Al-Quran yang ya mengajar kita, menjadi garis panduan. So supaya akhirnya semua anak murid kita tu akan menjadi hamba kepada Allah, the servant of Allah. Itu tujuannya ya. Allah kita mengajar. Jangan kita mengajar untuk pass exam saja. Ya, sekarang ni banyak kita apa yang kita faham, anak-anak kita lulus exam dapat 5A, 7A, kita merasa puas hati. Tak. Ya, tujuan ilmu ni adalah untuk ukurannya bukannya 7A ataupun 8A. Ukuran dia ialah sejauh mana anak-anak kita tu tunduk pada Allah. Sejauh mana anak-anak kita tu
memahami Al-Quran dan rapat dengan Allah dan rapat dengan agama. Sejauh mana anak kita faham masa akan datang dia ialah untuk menyumbang, membantu agama Allah. Itu tujuan pembelajaran yang sebenarnya. Ya. Jadi kalau tidak ada pemahamannya ni, kita akan terbawa dengan cara-cara yang berbeza, ya, yang akan menumpukan lebih kepada keduniaan, apa yang kita kejar fit dunia. Ya, dunia tu daripada perkataan dunun, ya. Dunun ni ialah benda yang dekat. Dunia ni ialah sebenarnya benda yang dekat. Kita dilatih untuk melihat benda yang dekat. Kita tidak dilatih untuk melihat benda yang jauh. Al-akhirah tu sebenarnya yang jauh lah. Jarang-jarang kita diajar. Jarang-jarang kita mengajar anak-anak kita, kawan-kawan kita, keluarga kita untuk memandang yang jauh. Sedangkan Allah mengajar kita untuk melihat, ya, perkara-perkara yang jauh sana, bukan yang dekat. Yang dekat ni dia temporary. Dia sekejap je. Lepas tu habislah. Yang nak pandang ialah, nak dikaji ialah yang jauh sana. Maknanya apa-apa saja yang kita lakukan ini mesti bagi kesan kepada yang jauh sana. Yang dekat ni kita akan pandang untuk melihat kesannya kepada yang jauh. Itu kena ada, ya. Kalau kita hanya melihat yang dekat saja, kita tak dapat yang jauh sana. Yang jauh tu sebenarnya lebih penting, ya, daripada yang dekat. Yang dekat ni immediate dipanggil, ya, immediate need. Tapi yang jauh sana ialah survival, ya, yang akan menentukan keadaan hidup kita tu macam mana. Itu kena berpandangan jauh. Okey, insyaAllah itu sebagai mukadimah untuk kita sentiasa hari-hari, ya, kita kena muhasabah diri kita dan kita kena cek adakah kita berada di atas jalan yang lurus ataupun kita berada di atas jalan yang bengkok, ya. Dalam surah Al-Kahfi itu diterangkan kepada kita dua jalan, ya. Okey, so kita teruskan perkongsian kita seperti biasa dan kita akan terus kepada leksi logos. Ini leksi logos kita. Hari ini kita akan menyambung kaedah yang ke-11, ya, 6.11 tu 11 malam pun kita dah mula sebenarnya membahaskan ataupun membincangkan tentang rangkaian kalimah harfunja dengan kalimah qabli ini. Dia tidak menjadi qabli, ya, apabila sekiranya tidak ada qablu tu berperanan sebagai mudhaf, ya. So kita masukkan dalam perbahasan kita hari ini, jadikan dia kaedah yang ke-11, ya. Dan kita boleh buat ayat lah, iaitu sekiranya, ya, sekiranya sim kecilkan sikit, kaf, ya, ro, alifnya dia Melayu, ya. Sekiranya kopikan dia, masukkan sini balik. Sekiranya tidak terdapat pertalian faro, ta, alif, lam, ya, nun, pertalian fa, ro, ta. Kiranya tidak terdapat pertalian idhofah
Dhad, alif, ba, ta, marbutah. Ya, kekunci ni selalu tak apa ya, bila kita tekan dia tak keluar. Kena check sekali lagi. Okey. Sekiranya tidak dapat pertalian idhafah mim alif ka, maka tak ada alifnya. Ambil itu je maka. Maka kalimah qaf ba lam yang kita ambil qaf ba dengan lam tidak mengambil ta, ya, dal, qaf. Mengambil ialah Melayu, kita pergi ke leksik logam Melayu, mengambil ming, nga, mim, ba, ya, lam. Ya, tidak mengambil, kopikan dia, bawa ke sini balik. Mengambil baris ba, alif, ro, ya, sin, baris kasrah. Kaf, sim, ro, ta, marbutah. Okey, so dia tak mengambil baris kasrah, tetapi ta, alif, ba, ya, tapi baris, ambil boleh kopi sini, ataupun kita masukkan tapi mengambil lah, ya, mengambil baris, tetapi mengambil baris dhammah. Dhammah, dhad, mim, dia sebab dia bertajdid, kita tandakan tajdid dia tu dengan ta marbutah. Ya, menjadi mim, nun, jim, alif, dal. Ya, menjadi ini min qablu. Min qablu bukannya min qabli. Ini kaedah, ya. Dan semalam pun kita telah tengokkan beberapa contoh, mungkin seperti kita ambil beberapa contoh semalam yang kita sudah tengok, ya, iaitu kita masuk ke contoh ayat tu, seperti di dalam ayat ro, ta, ya, seperti di dalam ayat hamzah qata' dengan alif. Lepas tu kalau plural kita gunakan ta maftuhah, ya. Sebab beberapa ayat kita nak masuk ke contoh ni dalam ayat ya, alif, ta maftuhah. Ini menunjukkan jamak lah. Jadi kita masuk ke contoh-contoh ayat yang kita dah semalam. Yang pertamanya ayat apa? Al-Baqarah ayat ke-25 kan, ya. Jadi macam mana cara nak menulis tu? Kita tulis nombor 2 dulu, iaitu nombor surah Al-Baqarah ialah 2. Lepas tu kita colonkan dan masukkan ayat. Nombor ayat ialah 25. 25. Ya, itu dalam Arab dia lah, ya. Maknanya surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 25. Okey. Apa lagi contoh ayat semalam kita dah buat tu? Siapa boleh ini? Yastaftihu min qablu yastaftihu, semalam ayat berapa? Yastati'u 2. Al-Baqarah juga masih Al-Baqarah 89 dia. 8 dengan 9. Yang ni, ya.
89. Lepas tu ada 91 pun ya. Ya, ya. Ah, 91. Baqarah ya, 2 dulu. Lepas tu colon kan. Tulis 91. Lepas tu 108 pun ya juga, Doktor. Berapa? 108. 108 pun ya. Banyak contoh dah ya. Kama sa'ilul Musa min qablu. Apa ni, Baqarah juga ya. Baqarah. Okey, Jadi banyak. pagi tadi di sini kita baca surah Al-Hajj ya, di hujung surah Al-Hajj tu pun ada juga min qablu. Nanti saya tengok balik nanti ya. 2108 ya. 208. Okey. Dan banyak lagi lah ya. Dan tadi kita masuk surah lain satu iaitu Al-Hajj. Al-Hajj tadi page berapa? 339. 338. Ya. Ayat terakhir surah Al-Hajj iaitu 78 ya. Di surah lain banyak lagi lah ya. Ayat ini ialah surah Al-Hajj, ialah surah yang ke-21. 2 1 7 8 7 8. 22 Dr. 22 Al-Hajj 22. Sorry. 22. Al-Hajj 22. Yeah. 22 ya. Okey, 21 Al-Anbiya. Yeah. Balik. Ini ialah 22. Doktor, boleh saya nak tanya? Kalau kita ikut hukum biasanya, kalau lepas jar, selalunya dia baris bawah, kan? Itu hukum dia bukan baris bawah, hukumnya ialah majrur. Majrur, okey. Baris tu hanya tanda saja, mengikut kalimah, mengikut kaedah. Okey, satu. Yang keduanya, dia akan menjadi baris bawah apabila dia berada dalam idofah, betul? Ya. Okey. Itu Kalau kaedah sekiranya dia tidak ada idofah, maka dia akan baris depan lah. Baris depan, ya. Okay, saya nak bagi satu masa nak tanya lah dengan doktor kan. Kalau kita tengok ayat Al-Baqarah 237. Mari kita sama-sama tengok ayat surah Al-Baqarah 237. Ini saja untuk discussion pagi-pagi ni lah, seronok sikit. 237. Okey, min qabli. Pula dia jadi begitu pula. Itu bukan idofah tu. Betul. Ini satu pengecualian ya, kita kata. Pengecualian yang mana kadang-kadang tidak juga berlaku idhafah, tetapi dia juga mengambil baris bawah ya, dan biasanya dia akan berjumpa dengan kalimah an ni. Tu dia. Kaedah yang ketiga ya, yang kita boleh masukkan dalam apa nanti ya, dia tak ada idhafah tapi dia berjumpa dengan kalimah an. Ya, an ni ialah kalimah apa dipanggilkan? Kalimah harfun masdariyah. Dia kalimah masdariyah ni dia apa jadi? Dia boleh membentuk kata nama ni ya. Antamassuhunna ni dia boleh membentuk kata nama isim. Jadi maknanya lepas qabli ni ialah kata nama, dia boleh membentuk idhafah secara tersirat. Itu dalam sikit lah ya, sebab tu saya tak nak sentuh lagi ya. Tapi bila dah tanya tu boleh boleh diceritakan sikit. Itu kaedah yang advance sikit lah orang kata.
Bagi orang yang advance tu, kalau kita memahami, kalau dia boleh mengetahui apakah harfun masdariyah dipanggil ya. Masdariyah tu ialah kalimah an dengan kata kerja ni boleh difahamkan sebagai satu kata nama pula. Maknanya sebelum antamasuhun ni apa mana? Kalau antamasuhun mana dia, tengok dia, kamu mencampuri mereka ni tu, dia boleh dibentuk ke dalam kata nama yang betul dari sebelum pergaulan. Dia menjadi masdar. Jadi pergaulan tu adalah mudhafu ilaih kepada qabli lah. Maksudnya dia menjadi idhofah secara tersembunyi lah. Ya, secara tersirat ya, tersirat. Tersirat. Secara tersirat. Itu apa satu kaidah, tapi kita tak masuk dalam sebab ini dia tak bersabit dengan min qablikum tu ya. Tapi kita boleh dalam glossary kita masukkan dalam apa ni, dalam library kaedah-kaedah kita secara keseluruhan kita masukkan ya, supaya dia jadi panduan. Jadi harfun apa? Masdariyah. Harfun Ya, ini ialah huruf masdariyah. Masdar tu maknanya apa? Masdar tu ialah isi masdar lah. Maksudnya sekarang ni doktor, kalau min qabli an tamussuhun ni, maksudnya kalau maksudnya dia kalau dalam bentuk macam mana kita nak panggil, sekarang ni bentuk kata kerja kan, untuk maknanya dia untuk ataupun bahawa biasa untuk lah ya. Sebelum dari sebelum kamu mencampuri mereka. Ini mana yang bergaul lah. Ini cerita apa tentang suami isteri lah ni ya. Sebelum kamu mencampuri, hunna tu ialah isteri-isteri lah ya, orang perempuan. Itu dalam bentuk fa'lun, kata kerja. Tapi bahasa Arab dia ni versatile ya, dia luas. Style boleh juga difahami ya, bila kita boleh juga diterjemahkan pun ya, sebagai isim, iaitu sebelum dari pergaulan kamu. Melibatkan masa lah ya. Melibatkan masa lah sebelum. Tak, qabla masa tu sinilah ada qablin lah. Dari sebelum, yang ni yang bertukar kepada isim masdar. Dari sebelum pergaulan, sepatutnya maknanya sebelum kamu menggauli mereka lah. Itu sepatutnya kan. Menggauli bertukar kepada pergaulan. Pergaulan itu adalah isim masdar dipanggil. So bila dia bertukar kepada isim masdar, ya, dia akan menjadi idhofah. Jadi hukum ni dipanggil apa tu? Yang idhofah ni. Tadi kita panggil idhofah yang tersirat kalau bahasa Melayu lah. Dalam konteks ni idhofah yang tersirat, yang kita fahami dia, kita boleh fahami dia sebagai idhofah macam tu. Sebagai isim masdar. Okey, yang ni dipanggilkan harfun min alif shad ya, masdariyah. Mim shad dan ra ya ta mabutah. Masdariyah, isim masdar. Masdariyah. Ya. Jadi secara tak langsung bila dia kalimah isim, qabli dengan kalimah isim itu membentuk idhofah. Jadi bermakna isim selepas tu ialah mudhafu ilaih yang majrur lah. Masdar dia masin lah. Ya, apa dia masdar? Tolong check kan apa dia? Masan, mim, sin, tasydid. Ya. Tasydid yang apa tu? Kalau dia idhofah, mudhaf ilaih dia apa? Masin lah. Kasratain, tasydid kasratain, masin. Masin, ya, okey.
Masin dan mim dengan sin saja ya. Ya. Dua kalimah saja. Tamassuhun, antamassuhun ni boleh ditukarkan kepada tapi dalam ayat Quran jangan tukar ya, cuma difahami saja dipanggil. Dia difahami sebagai jadi min qabli tamassin. Tu dia. Bukan tamasin, masin saja. Sorry, massin. Min qabli massin wa qad faradtum. Tu cara dia. So qabli ialah mudhaf, jadi massin ialah mudhafu ilaih yang majrur. Itulah ya salah satu daripada tata cara kita panggil nahu bahasa Arab ya. Jadi kita bila kita sebab orang Arab dia apa? Dia bila dia fahami macam tu dia lebih faham. Kan ya? Dia ada dua cara memahami itu. Ada dalam bentuk kata kerja, ada dalam bentuk kata nama. Macam contohnya kita ambil contoh lain ya. Contoh lain tapi bukannya dengan masdariah ya, iaitu kalau kita tengok yang kita selalu baca pun ya, iaitu apa, surah Al-Kafirun ya. Al-Kafirun ialah sinilah ya. Kita ambil contoh apa, iduna. Okey, ambil yang lebih senang yang ni lah, abidun ya. Abidun ni ialah kalimah kata nama ni. Ya, kata nama. Iaitu abidun ialah isim fa'il. Tetapi kalau kita tengok terjemahan dia, dia bukannya dalam bentuk kata kerja terjemah tu. Dia dalam bentuk terjemahannya bukan dalam bentuk kata benda, kata nama, tapi dalam bentuk kata kerja. Jadi abidun sepatutnya makna dia seorang penyembah. Tetapi Arab dia boleh difahami dia sebagai menyembah. Menjadi penyembah ni boleh difahamkan sebagai menyembah. Wala ana abidu ma'abattum, dan tidaklah aku menyembah apa yang kamu sembah. Itu nahu Arab lah ya. Dia boleh digunakan sebagai apa, kata kerja. Sini pun samalah, ini dia punya mufrad dia, yang ni jamak dia ya. Biduna tengok kan, bukannya penyembah-penyembah. Dia terjemahkan sebagai menyembah kerja. Contoh-contoh lagi yang contoh-contoh lagi tadi tu kan, yang Amin Qabli yang campuran tu banyak lagi lah. Surah Al-Baqarah banyak. Yeah, 254. Lepas tu surah Ali Imran 393. Betul, banyak tu ya. Tapi dia memang ada huruf an. Dia itu. An, sebab dia masdariah. Masdariah ni ada dua kalimah, satu an, satu lagi ma ya. Okay. Itu sebagai apa? Sebagai penambahan kita ya. Untuk menambahkan ilmu-ilmu kita lah ya. So itu kalau kita nak masuk kaedah, tapi bukan di sinilah ya. Sini kita nak fokus kepada ayat 21 lah ya. Dia bersabit dengan min qabli ni ya. Itu sebab dia idhafah. Sebab tu dia lah qabli, yang mana kita dah buat dalam 2.10 semalam ya. 2.10 kita dah buat. Kalau berlaku idhafah, maka isim zarah ni akan mengambil qabli selepas harfun jar. Kalau tak ada idhafah 2.11 dia akan jadi min qablu, dan kita pun adakah contoh ni ya. So kita dah sebut kalau tidak terdapat pertalian idhafah, maka dia mengambil qablu, dan kita panggil yang ni semalam kita kata apa, dan kita tutup dengan apa ni, kaedah ni kita panggil dalam bahasa Arab dipanggil, dan kaedah ini qa alif ain dal ta mabutah, ini alif ya nun dipanggil dal
Bagi Melayu lah. Pa, nga, ga, ya, lam. Okay, so kita dah sebut apa dia? Majrur ya. Qablu ni dia masih lagi majrur sebab min ya. Dia masih lagi majrur. Mim, jim, ra, waw, ra. Tapi dia bukannya kasrah. Kita panggil ala. Okay, kalau ala ni mula ada alif kecil ya, tapi kalau dia bertemu dengan hamzah wasal dengan lam, kita gugurkan alif kecil lah. Itu kaedah lah tu ya. Alal dhammah. Dot, mim, tasydidkan mim tu lepas tu ta mabutah. Ya. Majrur ala dhammah. Tu dia punya kaedah dia bahasa Arab lah ya. Bahasa Melayu dia ialah dia tetap majrur qablu, mana dia qablu tadi? Qablu ni ya tetap majrur dengan baris depan. Baris dhammah tu maksudnya. Ya, sebab tu penting kita nak memahami lepas rajuk hapunja, kaedah dia bukannya membaris bawahkan ya. Itu bukan kaedah. Kaedah ialah lepas hapunja dia mesti majrur saja. Kalau tanda-tanda apa-apa tanda tu tak kisah. Ya, tapi dia tetap majrur. Kadang-kadang boleh tanda bawah. Kadang-kadang dia tak boleh mengambil bawah. Ada sebablah tak boleh mengambil bawah tu. Tapi dia tetap majrur. Ya. So macam bismi. Bismi tu ba tu memajrurkan kalimah isim selepasnya, bukannya membaris bawahkan. So kena jelas ya dalam apa? Dalam perbahasan kita supaya kita tidak keliru lah ya. Okey, hari ini sampai sini saja ya. Kalau besok mungkin kita masukkan satu lagi kaedah yang lain, kita akan tengok kalau ada kaedah kita akan masukkan satu kaedah lain. Selepas tu kita akan teruskan kepada ayat seterusnya ya. Wallazina min qablikum, di hujung ayat tu ialah la'allakum ta'qilun ya. La'allakum ta'qilun. Kita habiskan dua lagi kalimah selepas tu. Ya, yang ini kita boleh simpanlah print screen dan simpan dalam teks dokumen juga. Okay, kalau kita nak guna dia, kita boleh simpan dia. 21, sekarang ini dah masuk November 5. 2024. Okey, Alhamdulillah 7.50. Sebab saya kena pergi kampus ya, awal pagi ni. Jadi saya kena bertolak selepas ni lah. So, kita sudah di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tuan-tuan telah pun hari ini Nabi kata mesti baik pada semalam. Ya? Kita tambah ilmu hari ini, maknanya kita lebih baik pada semalam. Sebab kalau kita hari ini sama dengan semalam, Nabi kata rugi kita. Itulah hebatnya orang Islam ya. Nabi dah bagi tunjuk ajar pada kita. Tambah ilmu Al-Quran tu tiap-tiap hari. Jadi makin lama kita lebih berilmu. Kalau kita lebih berilmu, maknanya arah tuju kehidupan kita akan lebih kemas daripada dulu ya, insya-Allah. Okey, Haji Mazlan boleh tutupkan? اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته أنا علينا أطوف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالصبر. Allahul Azim, kita sambung jumpa lagi pagi besok, pagi Rabu ya. Hari ini hari Selasa ya. Okey, kita insya-Allah jumpa
Siapa yang mengikuti kelas malam ni, kita akan jumpa kelas intensif asas. Ya. Intensif ni adalah kelas yang nak kita bimbing supaya tuan-tuan betul-betul faham dan betul-betul mahir. Ya. Jangan lepaskan kelas intensif ni. Ya. Dia sangat penting untuk kita. InsyaAllah Doktor.